Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton dan murid-murid cikgu. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video kali ini di mana kita akan mengupas tajuk-tajuk melalui buku teks matematik tahun 4 dan kali ini kita akan kupas tajuk iaitu operasi bergabung. Jadi tajuk ini ada berkaitan dengan tajuk-tajuk dalam buku teks yang sebelum-sebelum ini. Jadi sebelum mempelajari tajuk ini, cikgu sarankan untuk pelajari dulu bab-bab sebelum ini. Juga boleh tonton ni dari video-video yang cikgu upload di YouTube channel cikgu. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu mengajak semua penonton untuk subscribe channel cikgu Encik Guru SM. Kemudian bolehlah tengok di ruangan video, di situ ada beberapa tajuk-tajuk buku teks tahun 1, tahun 4 dan tahun 5 yang telah cikgu kongsikan sebelum ini. Jadi belajar di situ dahulu sebelum proceed atau teruskan ke tajuk-tajuk yang lain. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa, kita akan cuba mengupas bersama-sama operasi bergabung. Jadi cikgu kupas semua soalan-soalan yang dalam tajuk ini melalui buku teks matematik tahun 4 ya. Kita boleh rujuk melalui muka surat 61, bermula 61 lah ya, bab 6. Jadi cikgu akan rujuk kebanyakan contoh-contoh dan soalan-soalan daripada sini. InsyaAllah selepas selesai saja video operasi bergabung, akan ada link Google Form untuk kuis. Murid-murid cuba jawablah ya. Siapa-siapa penonton yang tonton video cikgu boleh jawab Google Form itu. Okey? Cikgu petik daripada buku teks juga kebanyakan soalan-soalan yang cikgu kemukakan. Begitu juga di video-video lain cikgu dalam channel cikgu. Ada Google Form di ruangan deskripsi dia. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu akan teruskan video cikgu pada kali ini. Jika tidak dapat dihabiskan dalam satu video, cikgu akan sambung di video seterusnya. Okey, baiklah kita masuk ke operasi bergabung. Matematik tahun 4. Okey, mula-mula kita kenali dulu apa itu operasi bergabung. Tapi sebelum itu, tajuk-tajuk yang akan cikgu kupas dalam bab ini ataupun dalam topik ini ialah tambah dan tolak, gabungan darab dan bahagi, dan penyelesaian masalah. Jadi bagi murid-murid tahun 5, cikgu sangat galakkan untuk menonton video-video pembelajaran tahun 4 kerana ia merupakan asas yang mana murid tahun 5 akan bawa ke tahun 6 dan di tahun 5 sekali. Jadi kena faham dulu apa-apa topik di tahun 4, baru boleh teruskan topik-topik di tahun 5 dan tahun 6 nanti. Jadi murid tahun 5 tidak salah untuk belajar di video-video cikgu di tahun 4 dan tidak salah untuk menjawab soalan-soalan Google Form tahun 4. Okey, itu galakan daripada cikgu. Jadi kita teruskan dahulu dengan mengenali apa itu operasi bergabung. Okey, senang saja. Operasi bergabung itu ialah dua atau lebih operasi dalam satu masalah matematik ataupun dalam satu ayat matematik. Apa operasi? Operasi itu macam tambah, tolak, darab, bahagi. Okey? Tapi untuk tahun 4 ini kita gabungkan dia punya kawan saja. Ataupun lebih senang kita cakap lawanan antara mereka. Okey? Contohnya tambah dia berlawan dengan tolak. Okey? Darab dia berlawan dengan bahagi. Dia tidak akan ada tambah dengan bahagi ataupun tolak dengan darab di tahun 4. Tidak ada. Okey. Nanti di tahun 5 kita akan kenali pula tentang tambah bergabung dengan bahagi, begitu juga tolak bergabung dengan darab. Tapi untuk tahun 4 kita fokus berlawanan antara mereka sahaja. Okey. Jadi inilah antara contoh-contoh soalan. Dia akan ada dua operasi dalam satu ayat matematik. Okey. Jelas ya tentang itu. Jika tidak jelas, jika laju, boleh ulang semula video ini. Okey, kita masuk dulu operasi bergabung antara tambah dan tolak. Okey, lawanan tambah adalah tolak. Lawanan tolak adalah tambah. Begitulah dia sebaliknya. Okey. Jadi cikgu ambil satu contoh di sini. 12 tambah 9 tolak 6. Ini soalan daripada buku teks nih. Cikgu crop. Okey. Jadi macam mana cara untuk menyelesaikan? Kita fokus dahulu operasi yang di hadapan. Macam itu. Tambah dengan tolak, kita tidak ada masalah. Kita mau fokus depan dulu ke belakang dulu, tak ada masalah. Tapi cikgu galakkan kita fokus dengan yang ada di depan dulu untuk
tahun 4 ini. Ya, tahun 5 nanti baru kita belajar yang mana dahulu, yang mana kemudian. Oke, jadi di sini kita ambil operasi depan dulu, kemudian dapat jawaban, baru kita teruskan operasi yang di belakang. Oke, jadi 12 tambah dengan 9, kita buat bentuk lazim, maka seperti biasalah tambah. Kita tambah dari belakang, naikkan 1, kemudian kita akan dapat jawaban dia 21. Jadi jawaban 21 ini belum selesai. Kita ambil lagi satu operasi yang di belakang ini untuk ditolakkan dengan 21. Jadi 21 tadi kita ambil semula, tolak dengan 6. Oke, maka kita buat bentuk lazim, kita akan dapatlah seperti biasa tolak. Kita akan pinjamkan jika tidak mampu ditolak, maka kita akan dapat 15. Jadi ini adalah jawaban akhir bagi operasi bergabung, tambah, dan tolak ini. Oke, cikgu, kalau ada persoalan, cikgu bolehkah kami buat bentuk lazim berterusan? Sudah tambah, terus sambung di bawah dia tolak. Sebenarnya cikgu tidak galakkan kaedah itu, sebab dia melibatkan dua operasi yang berbeza. Kalau operasi yang sama, contoh tambah dengan tambah, tidak ada masalah untuk kita teruskan panjang-panjang dia punya bentuk lazim. Oke? Jadi inilah gambar daripada buku teks cikgu ambil, sama dengan cara yang kita sudah selesaikan. Oke, jawaban di 15. Kita teruskan lagi dengan tolak dan tambah pula. Tadi tambah dengan tolak, ini tolak dengan tambah. Nomor dia pun makin besar. Jadi macam seperti tadi, kita selesaikan dahulu operasi yang di hadapan. Kemudian baru kita selesaikan operasi yang di belakang. Oke, macam biasa, ambil nomor itu, tolakkan dalam bentuk lazim. Dua nomor ini, seperti ini. Maka kita tolakkanlah seperti biasa. Jika tidak mampu ditolak, kita akan gunakan kaedah pinjam sebelah. Oke, jadi cikgu ringkaskan, cikgu lajukan sedikit. Jadi untuk tolak ini kita akan dapat 9177. Kita bawa dia naik ke atas. Dan kita tambahkan pula dengan operasi yang kedua. 68. Jadi bila ditambahkan, mana yang lebih kita naikkan ke atas. Dan jawaban dia adalah 9245. Oke. Jika ditengok di sini dari buku teks, sama jawaban cikgu dengan jawaban dari buku teks, 9245. Jadi selesailah untuk operasi tambah. Jadi di sini burung kakak tua ini tanya, tambahkan pula 9427 dengan 68. Coba tambahkan yang ini dengan yang 68. Kemudian baru kita tolak pula dengan yang ini. Adakah jawaban dia sama? Kita tengok. Bila kita tambahkan yang ini, nomor di hadapan sekali tambah dengan 68, baru kita tolakkan dengan 295, maka kita punya jawaban sama dengan yang sebelum ini. Sama kan? Kenapa berlaku begitu? Sebab kita tambahkan dia. Ataupun dalam arti kata lain, nomor di hadapan ini kita jumpakan dia dengan nomor ini, sekaligus kita bawa dia punya operasi. Oke, kita tidak boleh tukar tempat nombor, tapi kita tidak tukar dia punya operasi, tidak boleh. Ya, contoh 9472, murid pergi tolak dengan 68, baru murid pergi tambah dengan 295, maka murid tidak akan dapat jawaban dia. Ya, jadi kalau nak jumpakan yang di depan dengan yang belakang, bawa sekali dia punya operasi. Kalau tambah operasinya, bawa sekali tambahlah. Kalau tolak operasinya, bawa sekali tolak. Seperti itu. Oke, cikgu harap jelas. Kita teruskan lagi dengan satu lagi contoh operasi bergabung tambah dan tolak. Oke, kali ini dia kosongkan pula di bagian ruangan soalan. Ada jawapan. Kita pernah bertemukan dengan kaedah begini. Ini dipanggil kaedah anu. Ya, anu. Jadi kita boleh letakkanlah anu di sini. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan kaedah anu. Kita sebab dia menggunakan tambah dan tolak saja. Jadi kita tambahkan dahulu nomor hadapan ini kedua-duanya. Kita akan dapat 87.002. Kemudian apa nak buat untuk cari tempat kosong? Kita tolakkan jawapan yang ini tadi, tolakkan dengan jawapan akhir dia. Dia akan jadi seperti ini. Tolakkan, maka kita akan dapatlah di tempat kosong ini 3101.
Oke? Boleh paham ya? Cikgu harap murid dapat fahamlah kaidah ini. Sebab dia mudah saja sebab melibatkan tambah dan tolak. Oke? Jadi jawapan dia kita masukkan semula. Oke? Oke, untuk darab dan bahagi. Untuk darab dan bahagi ini kita akan coba cepatkan sedikit. Kalau tidak sempat, cikgu akan sambung di episode yang kedua ya. Oke, ini soalan dari buku teks. Semua biskut coklat ini perlu diisi sama banyak ke dalam 3 balang ini. Ini balang, ada 3. Ini pula kek coklat. Dalam satu talam kek ni, coklat ni, maafkan cikgu, biskut bukan kek. Biskut coklat ni ada berapa tuh? Ada 18. Ada 18 dalam satu talam. Jadi berapa kepingkah biskut coklat yang perlu diisi ke dalam setiap balang seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Jadi ada 4 talam biskut coklat. Dalam satu talam ada berapa tadi? Ada 18. Jadi macam mana kita mau buat operasi dia? Senang saja, kita menjualkanlah begini. 4 talam darab dengan 18. Kenapa 18? Sebab ada 18 biji biskut dalam setiap talam. Kemudian kita bahagikan dengan 3. Kenapa bahagikan dengan 3? Kerana dia melibatkan 3 balang. Ayo kita tengok macam mana dia selesaikan. Nah, ini dia punya soalan tadi. Ini papan putih, kita tengok macam mana. Kita selesaikan dahulu yang di hadapan, sama juga macam tambah dan tolak tadi. Depan dahulu, kemudian baru selesaikan yang belakang. Nah, macam ini. Oke, 18 darab 4. Darab macam biasa. Murid akan dapat 72. Ambil 72, bawa ke atas. Dan buatkan dia bahagi dengan bentuk dengan 3. 72 bahagi 3, kita akan selesaikan bentuk cangkul atau bentuk lazim ini. Kita akan dapat 24. Maka jawapan di sini adalah 24. Yang mana dia merujuk kepada 24 biji dalam satu balang. Oke, ini pula cara yang kedua. Dari buku teks cikgu ambil. Kalau murid malas mau buat kaedah macam tadi, yang panjang, agak panjang, boleh gunakan cara inilah. 4 darab 18 bahagi 3. Ingatkan cikgu sudah ajar, per itu sama juga seperti bahagi. Cuma dia diringkaskan, dia tulis sebagai per ataupun pecahan. Jadi dia potonglah. Gunakan sifir 3, ini jadi 1. Gunakan sifir 3, ini jadi 6. Maka 4 darab 6, 24. Oke? Jadi kalau yang mana murid sudah hebat sifir, cikgu galakkan kaedah inilah. Sebab dia lebih pantas, lebih cepat. Tapi yang masih ragu-ragu tentang sifir, belum hafal, buatlah kaedah yang macam tadi, cara 1. Supaya dia lebih selamat, tidak cuai. Oke? Jadi jawapan dia ada 24 biskut coklat yang perlu diisi dalam setiap balang. Dalam sini 24, 24, 24. Macam itulah cara kita mau menyelesaikan darab dan bahagi, yang operasi bergabung. Oke, jadi cikgu akan teruskan video ataupun pengajaran operasi bergabung ini di video episode yang kedua. Jadi cikgu harap penonton-penonton juga murid-murid sama-sama tonton video kedua, disebab cikgu akan ajar tentang penyelesaian masalah juga di situ, dan tentang nomor yang lebih besar melibatkan darab dan bahagi. Oke, jadi sama-sama kita saksikan video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.